Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Apa duduk ke? Ustazah tengah bagi salam ni. Okey. Mari semula. Ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus pun. Okey. Jadi sebelum kamu duduk, Ustazah nak kamu semua tengok dekat bawah meja ke, tepi meja ke, ada sampah ke tak? Kalau ada, kutip. Takkan kita nak belajar dalam keadaan kotor kan? Nanti tak best. Nanti syaitan pun datang dekat kita. Kutip sekarang. Kalau Ustazah bagi 10 saat je. Siapa tak kutip, tak boleh duduk sampai habis masa nanti. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okey, bagus. Semua dah kutip sampah dah. Bagus. Kita boleh duduk dah. Okay. Jadi sebelum kita mulakan topik pelajaran, saya nak tanya, semua sihat? Alhamdulillah. Kalau saya cakap apa? Alhamdulillah. Jadi Ustazah bukan nak ajar tentang Alhamdulillah ke, sebab Ustazah pasti semua murid dah tahu kan. Bila kita sihat, kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum kita belajar, kita kena baca doa dulu. Ustazah baca Al-Fatihah, kemudian Ustazah nak ketua kelas bacakan doa belajar, boleh? Okey, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sekarang ketua kelas baca doa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah boleh duduk. Okey. Semua boleh nampak tak slide kat depan ni? Tu yang belakang tu, yang berbual tu, boleh nampak slide? Duduk. Okey. Saya nak panggil Amani. Cuba baca. Apa ni? Apa yang dia tulis ni? Okey. Lihat gambar di bawah. Okey, semua murid-murid baca. 1, 2, 3. Mari lihat gambar di bawah. Ustazah nak tanya, siapa pernah tengok gambar macam ni? Siapa pernah tengok gambar ni? Gambar ni pasal apa sebenarnya? Aiman nak jawab. Gambar apa, Aiman? Pasar. Itu Ridwan? Pasar malam. Betul. Dua-dua tu betul. Jawapan tu betul. Pasar pun betul, pasar malam pun betul. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Siapa pernah pergi sini? Sabar. Seorang-seorang kat tangan. Semua pernah pergi pasar malam. Okay, bagus. Ustazah pun pernah pergi juga. Pasar malam dekat area ni pun ada banyak kan pasar malam kat sini. Okay. Lepas tu Ustazah nak tanya, kalau kita pergi pasar malam, kita buat apa je? Siapa nak jawab? Beli ayam. Sedap. Fatin? Beli kentang. Jadinya kat pasar malam ni kita boleh belilah kan? Kalau kita beli daripada siapa? Penjual. Okay, bijaklah budak kelas ni. Agak-agak Ustazah nak ajar apa hari ni? Bukan pasal makanan. Salah. Siapa nak teka? Okay, betul. Siapa nama? Wani. Okay, betul lah Wani cakap. Hari ni Ustazah nak ajar berkaitan dengan jual beli. Tetapi kita nak kaitkan dengan agama, iaitu adab berjual beli. Okay, baiklah. Tadi pun kamu semua dah tengok kan? Kita nak belajar pasal apa? Ada gambar. Kita dah tengok gambar apa tadi? Pasar malam. Okay, betul. Okay, jadi sebelum Ustazah pergi lebih lanjut berkaitan dengan adab-adab. Contoh, apa adab-adab yang sepatutnya kita buat apabila kita tengah dalam proses untuk jual beli. Ada juga apa kepentingan jual beli ni. Okay, jadi kita akan buat aktiviti yang boleh menaikkan mood kita dulu.
yang boleh menggembirakan kita dulu. Itu aktiviti. Cuba teka. Melakon susah. Aktiviti apa? Aktiviti nyanyian. Jadi aktiviti nyanyian ini, sepanjang aktiviti nyanyian ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan pengertian jual beli. Okey. Ustazah tukar slide jap. Okey. Sekarang nampak dah? Kat atas ni. Ada nampak slide kat depan? Berkaitan dengan pengertian jual beli. Sekarang Ustazah nak panggil 2 wakil murid antara kamu ni. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey. Siapa nak sukarela datang depan baca slide ni? Cepat. Siapa datang depan, Ustazah ada nak bagi hadiah misteri untuk dia. Sebab dia berani. Yang lain tak nak ke depan. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey. Haris nak, jadi Haris boleh ke depan. Okey, perempuan pula. Cepatlah, siapa nak teman Haris kat depan ni? Siapa yang boleh nak baca sekali? Nak tolong bacakan untuk kawan-kawan. Lepas tu kita suruh kawan-kawan ikut. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah pun boleh ke depan. Okey. Sekarang Haris dulu. Okay, Haris baca apa maksud pengertian jual beli ni. Okey. Adalah pemilikan harta yang memberikan pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Okey, bagus Haris. Sekarang giliran Aisyah pula. Kita dengar Aisyah baca. Okey. Pemilikan kekal objek, harta atau manfaat. Okey, sekarang Haris dengan Aisyah dah baca. Ustazah nak semua pula. Semua baca ikut apa yang Haris dengan Aisyah baca sekarang. Sekarang Haris dengan Aisyah baca sama-sama. Murid lain ikut. Kita ikut sama-sama. Ustazah pun ikut juga. Jual beli adalah akad pemilikan harta yang memberikan pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, kita tepukkan tangan untuk Haris dan juga untuk Aisyah yang berani untuk datang ke depan ni, dan untuk semua murid yang beri kerjasama untuk sama-sama baca apa yang Aisyah dengan Haris dah bacakan kat depan ni. Okey, sekarang Ustazah akan terangkan maksud jual beli ini yang Ustazah ambil daripada buku teks ni untuk murid-murid lebih faham apa yang dimaksudkan dengan jual beli. Jadi apa yang kita dapat lihat dalam buku teks mengatakan bahawa jual beli ini adalah akad pemilikan yang memberikan pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Ustazah pasti mesti ada murid yang apa maksud itu Ustazah? Saya tak faham. Macam mana ni? Tak apa, jangan risau. Okay, Ustazah akan terangkan dengan cara yang lebih mudah. Okey, berdasarkan maksud ni, kan dia kata bahawa pemilikan harta yang akan memberikan pemilikan secara kekal terhadap objek atau harta manfaat. Mana ini melibatkan proses apabila kita menyerahkan harta kita untuk mendapatkan sesuatu manfaat, iaitu secara kekal. Sebagai contoh, Ustazah bagi contoh. Ustazah pergi pasar raya. Ustazah nak beli lauk, Ustazah nak beli barang kering dan sebagainya. Jadi Ustazah pun dah beli. Ustazah pergi dekat kaunter. Dan dekat kaunter tu Ustazah pun bagi duit Ustazah. Jadi kat sini kita nampak pemilikan harta yang memberikan pemilikan secara kekal. Jadi Ustazah bagi duit Ustazah dan Ustazah akan dapat apa yang Ustazah beli tu secara kekal. Jadinya barang tersebut, harta tersebut, manfaat tersebut dah jadi milik Ustazah sekarang. Faham kan macam mana contoh tu nak kaitkan dengan definisi dengan pengertian jual beli ni. Kamu semua pun Ustazah pasti mesti kamu pernah terlibat dengan jual beli ni. Mesti kamu pernah tolong mak pergi kedai ke, pernah beli kat kantin ke, mesti kan. Okay, jadi kita akan teruskan dengan aktiviti nyanyian kita.
iaitu Ustazah ada sediakan satu lirik lagu untuk kita nyanyi sama-sama kaitan dengan pengertian jual beli. Jadi Ustazah akan nyanyi dulu, lepas tu Ustazah nak kamu semua ikut. Lepas tu kita buat aktiviti sikit. Boleh? Okay, bersedia? Okay, Ustazah akan tunjuk macam mana lagu ni, pengertian jual beli ni menggunakan lirik melodi lagu Anak Itik Tok Wee. Okay, 1, 2, 3. Jual beli adalah akad pemilikan harta yang memberikan pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, sekarang semua ikut saya nyanyi. 1, 2, 3. Akad jual beli adalah akad pemilikan harta yang memberikan pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Kita tukar-tukar lirik tak apalah, yang penting tetap melodi Anak Itik Tok Wee. Jadi secara dalam kumpulan, Ustazah nak kamu semua untuk hafal lirik ni, hafal pengertian jual beli ni menggunakan lirik Anak Itik Tok Wee. Kalau dia nanti tukar-tukar sikit tu tak apalah, yang penting kamu semua dapat menyesuaikan irama lagu Anak Itik Tok Wee ni dengan pengertian jual beli yang Ustazah ada letak dalam slide ni. Okay, jadi Ustazah beri masa selama 5 minit dan kemudian kita akan teruskan dengan lepas dah ada bincang secara 5 minit, setiap kumpulan ataupun Ustazah akan panggil secara rawak untuk beberapa kumpulan nyanyi di hadapan. Macam mana diorang punya. Jadi Ustazah dapat tengok lah, betul ke tak lirik lagu Itik Tok Wee ke tu. Dah hafal tak pengertian jual beli tu. Okay, dah boleh berbincang sekarang. Jadi murid-murid, dah habislah kita belajar tentang pengertian adab jual beli. Okay, kita dah selesaikan aktiviti tadi. Sekarang kita pergi kepada subtopik lain dalam adab dalam topik jual beli ni, iaitu adab jual beli. Jadi boleh tengok slide dekat depan ni. So Ustazah dah tukar dah. Okay, kita boleh tengok apa tu? Adab jual beli. Okay, berdasarkan slide yang ada terpampang kat depan kamu semua ni, semua boleh lihat kan bahawa ada 2 kategori yang terlibat dalam adab jual beli ni. Yang pertama apa? Saya Datul sebut penjual. Okay, betul. Aisyah pembeli pun betul juga. Jadi ada 2 kategori ataupun 2 pihak yang terlibat dalam adab jual beli ni, iaitu penjual dan pembeli. Sebab mestilah kan, takkanlah menjual tanpa ada pembeli, takkanlah membeli tanpa ada penjual. Jadi dalam proses jual beli ni mestilah ada pembeli dan mestilah ada penjual yang perlu masing-masing memikul tanggungjawab untuk mempunyai adab ketika proses jual beli tersebut. Jadi Ustazah akan terangkan 2 adab jual beli berdasarkan 2 pihak yang kita dah sebutkan tadi, iaitu pembeli dengan penjual. Dan selebihnya adab jual beli ni Ustazah nak dapatkan dari kamu lah. Nanti kita lakukan aktiviti, macam mana kita buat aktiviti nyanyian tadi. Boleh semua? Nyap je, kuat sikit suara. Boleh. Okay, bagus. Okay, jadi kita lihat dulu kepada adab jual beli bagi kategori penjual. Okay, yang pertama ialah mudah tersenyum dan mesra. Okay, jadi senyum tu apa? Ustazah nak tengok semua senyum sekarang. Sengih pun ada. Okay, macam tu lah senyum. Kalau mudah mesra ni kita katakan mudah untuk bergaul. Okay, jadi sebagai seorang penjual, itulah adab, antara adab yang penting untuk seseorang penjual tu ada, iaitu mereka perlu ada muka yang manis, perlu sentiasa bermanis muka. Walaupun apa rintangan yang berlaku, yelah kita tahu bahawa setiap pekerjaan mestilah penat, mestilah ada. Kadang-kadang penjual tu muka dia penat dan nampak seperti tak senyum. Jadi menjadi tanggungjawab mereka lah untuk senyum walaupun apa halangan yang datang. Kerana
pembeli ni tak selalu berjumpa dengan mereka, tak kenal pun mereka ni. Jadi ini akan memberikan tanggapan buruk daripada perspektif pembeli. Nanti pembeli tu akan macam, kenapa ni penjual ni masam je, tak suka ke aku datang kedai dia? Macam tu lah. Kita kan kalau pergi kedai orang, mestilah kita nak penjual tu mesra kan. Bila kita tanya pun dia boleh jawab apa soalan kita, bukannya dia macam tak nak layan ke apa ke. Jadi kena ingat, ni sebagai seorang penjual. Seterusnya, adab jual beli yang kedua bagi seorang penjual ialah, baca kat depan. Perlu bertanggungjawab, jujur dalam setiap timbangan ataupun sukatan. Yalah, kebanyakan terutamanya di pasar raya mestilah ada timbang ayam ke, timbang ikan ke, sayur ke dan sebagainya. Jadi kita sebagai pembeli, kita membeli ikut harga yang dipaparkan. Jadi kita tak tahu pun harga yang sepatutnya. Oleh itu, setiap penjual ni perlulah ada sifat bertanggungjawab. Itulah adab mereka semasa membeli, semasa menjual, iaitu tidak menipu pembeli-pembeli ni dengan meletakkan harga yang salah, timbangan yang terlebih ataupun sebagainya. Okey, bagi contoh, kita suka ke kalau kita beli sesuatu barang tu kita dapat kurang daripada apa yang patutnya? Tak suka kan? Tapi kalau contoh penjual tu lebihkan, boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia rugi. Boleh kalau dia nak, dia sendiri yang nak, boleh lah. Dia dapat pahala, kita pun dapatlah keuntungan sedikit. Okay, jadi seterusnya kita melihat pula kepada adab jual beli daripada sudut pembeli. Kita ni pembeli lah sekarang ni. Ada siapa-siapa ke yang menjual? Tak ada. Jadi kita membelilah. Pasti mesti ada yang selalu kan membeli kan. Jadi yang pertama, yang paling penting ialah kita kena berkomunikasi dengan baik. Ini berkait rapat dengan adab penjual pula, iaitu mudah mesra. Bila penjual mesra, kita pula kena berkomunikasi dengan baik. Tak bolehlah penjual dah mesra, kita pula cakap kasar. Bagi contoh, penjual tu tanya, ada duit kecil? Kita kata, asyik tanya duit kecil je, macam tu. Asyik tanya duit shilling je, macam tu. Tak nak lah, kita tak nak macam tu. Bila dia tanya macam tu, kita jawab je lah. Kalau tak ada, tak ada. Kalau ada, kita katalah ada. Faham? Yang kedua ialah kita perlu sabar semasa menunggu. Ini adab-adab jual beli ni bukan sahaja kita boleh terapkan semasa jual beli, tetapi dalam kehidupan seharian kita juga. Sebab kita tahu kan, bersabar itu penting. Kita tak boleh tak ada sifat sabar dalam diri ni. Jadi kalau kita nak beli sesuatu dan perlu kita untuk beratulah. Kenapa tak nak ikut peraturan kan? Jadi ini akan apa yang kita buat ni sekaligus akan memudahkan juga urusan-urusan lain. Tak adalah orang lain terkecil hati ke apabila kita memotong barisan dan sebagainya. Sekarang Ustazah nak buat aktiviti macam mana kita buat aktiviti pertama tadi, iaitu aktiviti sumbang saran. Jadi menggunakan kumpulan tadi, okay, Ustazah ada tukar slide. Nampak tak gambar kat depan? Ada gambar apa tu? Kedai makan lagi, pasar lagi, kedai barangan harian. Okay, betul. Jadi secara berkumpulan, Ustazah nak kamu fikir apa adab-adab yang perlu kita terapkan semasa berada di tempat-tempat ni. Tak kisahlah daripada sudut seorang penjual ke, daripada sudut pembeli ke, boleh mana-mana pun. Kemudian Ustazah akan bahagikan edarkan kertas majung, dan boleh tulis apa adab-adab tu di atas kertas majung, dan juga boleh ambil inilah marker kat depan. Okay, jadi pembincangan ni boleh dilakukan secara Ustazah bagi 10 minit untuk kamu semua berbincang. Okay, so, boleh mula daripada sekarang. Lepas tu nanti kita akan bentang di hadapan kelas. Okay, baiklah murid-murid sekalian. Jadi sekarang Ustazah akan ajar subtopik yang terakhir dalam topik adab jual beli ni, iaitu mula-mula tadi kita dah belajar pasal apa? Pengertian, betul. Kemudian pasal adab. Yelah, kita tahu kan. Lepas kita dah tahu pengertian, kita belajar pula apa contoh-contoh adab jual beli ni daripada dua pihak. Pihak pertama, penjual dan juga pembeli. Okay,
Jadi sekarang Ustazah akan terangkan berkaitan dengan kepentingan adab tu. Kenapa sebenarnya kita kena aplikasikan adab-adab tu semasa proses jual beli. Jadi pertama sekali, adab ni bukan sahaja penting buat diri kita, tetapi ia akan mempengaruhi masyarakat dan juga negara. Jadi macam mana sebenarnya? Sekarang kita tahu, kita kan hidup dalam kelompok masyarakat. Kita ada kawan, kita ada jiran dan sebagainya. Jadi apa saja yang kita lakukan ini akan mempengaruhi diri kita, masyarakat sekeliling dan juga negara. Jadi Ustazah akan berikan satu kepentingan daripada sudut ketiga-tiga pihak ni, dan kemudian kita buat aktiviti yang terakhir bagi kelas pada hari ini. Boleh? Kuat sikit? Boleh. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi dulu kepada kepentingan adab jual beli bagi individu. Okey. Yang pertama ialah dapat pahala dan juga keredaan Allah. Siapa kat sini tak nak dapat pahala? Semua nak dapat pahala kan? Jadi murid-murid dah kena cuba untuk terapkan adab-adab jual beli ni yang telah kita pelajari tadi dalam kehidupan murid-murid. Kena ingat ni, Ustazah pesan ni, bila kita amalkan adab jual beli tu, kita akan mendapat pahala dan keredaan Allah. Kenapa? Siapa nak jawab? Encik Aiman, kenapa? Allah suka. Kenapa Allah suka? Sebab kita baik hati masa beli tu. Okey, betul? Betul-betul. Bila kita macam seperti yang kita bincangkan tadi, adab-adab jual beli ni apa? Berkomunikasi dengan baik, tidak memotong barisan. Jadi ini kan merupakan satu perbuatan yang baik, yang mana apa yang bila kita lakukan ni, orang lain juga akan mendapat kesan yang baik. Jadi bila kita memudahkan kerja orang, Allah pun akan menyenangkan kerja kita. Sekaligus Allah memberikan kita pahala dan keredaan dalam hidup kita sendiri. Ingat tau. Dan kedua ialah kepentingan adab jual beli dalam bagi masyarakat. Okay, siapa nak teka kat sini? Hidup aman dan harmoni. Jawapan dalam buku teks. Betul? Betul. Tapi tak apalah, yang penting awak berani mencuba. Betul lah. Hidup kita akan aman dan harmoni. Kenapa? Kerana kita ada hubungan yang baik antara satu sama lain, iaitu penjual dengan pembeli, pembeli dengan pembeli. Jadi daripada sini tidak akan berlakunya perkara-perkara yang negatif. Sebagai contoh, apa akan jadi bila kita ni tak amalkan adab-adab yang sepatutnya? Pergaduhan. Kenapa? Sebab potong barisan. Betul. Bila kita potong barisan, mestilah orang yang kita potong tu akan rasa tidak puas hati. Kenapa dia nak kena potong? Aku dah tunggu lama dah ni. Aku pun ada kerja nak balik nanti. Jadi bila berlaku benda macam tu, ini akan secara tidak langsung akan wujudnya perasaan amarah, perasaan geram, yang kalau tak dapat dibendung perasaan tu akan menyebabkan pergaduhan. Syok ke kita kalau hidup dalam masyarakat yang saling bergaduh? Nak? Tak nak kan? Dibuatnya lagi kalau kita bergaduh dengan tuan kedai tu ke, lepas tu kita jaja berkaitan hal buruk berkaitan tuan kedai tu, berkaitan dengan penjual tu, baik ke? Tidak kan? Jadi pentinglah untuk kita amalkan kehidupan, kita mengamalkan adab jual beli ni dalam kehidupan kita. Kat mana-mana pun lah kita terlibat dalam proses jual beli ni, kita perlu menerapkan adab-adab yang baik. Okay, dan terakhir sekali ialah daripada sudut negara. Macam mana Ustazah ni? Kan jual beli antara penjual dengan pembeli. Kenapa dia kena mengena dengan negara pula kan? Jadi antara kepentingan ni, sebab ada banyak kepentingan tau. Antara kepentingan adab jual beli ni kepada negara ialah dapat meningkatkan imej negara pada mata masyarakat dunia luar. Sebagai contoh, ada pelancong dari luar datang. Lepas tu dia masuk ke kedai dan
penjual tu mempunyai tingkah laku yang baik. Dia senyum, dia mudah bergaul, dia jujur, tidak menipu dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung menimbulkan perasaan teruja dan bangganya masyarakat luar tu terhadap keharmonian, terhadap sifat yang ada dalam diri kita ni. Jadi benda ini dapat memberikan impak positif terhadap negara kita. Okay, baik, setakat itu saja penerangan Ustazah, dan kita akan lakukan sedikit aktiviti. Tu nampak ada kertas dalam ni. Ini merupakan kategori-kategori yang Ustazah bagi tahu tadi, iaitu contoh dia. Nampak? Masyarakat. Okay, jadi dalam ni ada 6 kertas dan wakil setiap kumpulan datang. Walaupun kita ada 5 kumpulan je kan, kita datang, tu Ustazah akan kocok-kocok ni. Seorang ambil dan kalian perlu berbincang dalam kumpulan. Boleh? Contoh dapat individu. Jadi Ustazah nak kamu bincang 3 kepentingan individu dalam kumpulan. Okay? Fikir idea tu sama-sama, bagi idea yang terbaik punya. Lepas tu kita akan adakan aktiviti berdialog. Iaitu 2 orang daripada wakil kumpulan tu datang ke depan dan kena berdialog menggunakan kepentingan ni. Contohnya ahli kata, Farah tahu tak apa kepentingan adab jual beli kepada negara? Farah pun cakap. Dan sama-samalah seperti berdialog, seperti berbual. Okay, boleh mulakan sekarang. Okay, jadi baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah nak tanya, semua faham tak apa yang Ustazah ajar hari ni? Faham? Okay lah, angkat tangan. Ustazah nak tengok. Siapa yang faham, angkat tangan. Alhamdulillah, semua angkat tangan ni maksudnya semua faham lah. Pandai budak-budak kelas ni kan? Alhamdulillah. Okay, dah boleh turun tangan. Okay, jadi sebelum Ustazah keluar, Ustazah nak kita imbas semula kalau betul-betul faham. Okay, Ustazah nak tanya dalam 2-3 orang macam tu lah sekejap ya. Kasha, cuba bangun. Ustazah nak dengar awak. Ustazah nak tanya awak pasal pengertian jual beli ni. Guna lirik lagu anak Itik Tok Wi tadi pun boleh juga. Okay, cepat. 1, 2, 3. Okey, semua kita bagikan tepukan yang gemuruh dekat Kasha. Sebab dia berjaya ingat pengertian jual beli guna melodi anak Itik Tok Wi tu. Dan Ustazah harap semua pun faham, semua pun ingat dah macam mana lirik lagu tu menggunakan pengertian jual beli. Okey, soalan kedua. Okey, Raisha, bagi Ustazah, satu ada jual beli, seorang penjual, tak kisahlah kat mana-mana, kedai makan ke, pasar ke, perlu senyum dan mudah ulang balik, mesra dan mudah tersenyum. Betul. Okey, yang terakhir Ustazah uji ni, betul ke kamu semua faham ni? Tadi semua angkat tangan ni. Umairah, bagi satu kepentingan adab jual beli ni kepada, tak kisahlah individu ke, negara ke, masyarakat ke. Okey, betul. Masyarakat dapat hidup aman, harmoni. Jadi inilah sedikit sebanyak berkaitan dengan adab jual beli. Mana bahagian-bahagian lain kita akan sambung pada minggu depan. Okey? Jadi Ustazah harap kamu sentiasa menerapkan adab jual beli ni kat mana-mana saja. Okey? Boleh? Ingat pesan Ustazah? Okey. Okay, bangun semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekian, terima kasih. Jangan bising Ustazah keluar dulu.